Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam saluran Zaidin Abadi melalui platform youtube.com. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara sekalian yang terus menyokong dan mengunjungi saluran saya ini serta menonton dan berkongsi video-video yang telah dimuat naik dengan penonton-penonton di luar sana. Segala sokongan saudara-saudara amat saya sanjung dan hargai. Kepada penonton-penonton yang pertama kali menonton saluran Zaidin Abadi ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton setiap video yang telah saya paparkan. Seterusnya, saya mohon kerjasama dan sokongan saudara sekalian agar menekan butang subscribe, butang loceng, like dan share supaya setiap kali saya memuat naik video terbaru, saudara sekalian tidak akan ketinggalan untuk menontonnya. Saya berharap usaha kecil saya ini akan dapat dirasai manfaatnya oleh para penonton YouTube seramai mungkin. Saudara sekalian, dalam siri kali ini, saya akan perkenalkan buku karya ahli-ahli Angkatan Sastrawan Nasional Kedah, Asasi. Buku pertama ialah buku berjudul Perantau di Tebing Derang, hasil karya Ilhami Hisham, terbitan IBH Khidmat dalam tahun 2016. Ilhami Hisham adalah nama sastra kepada Ismail Hashim, anak kelahiran Mukim Derang dalam daerah Pokok Sena, Kedah. Ilhami dilahirkan pada 6 Jun 1966, telah mendapat pendidikan awal dan menengah di Jitra, Kedah. Mengikuti pengajian agama di Kelantan, Selangor dan Sekolah Agama Taufiqiyah, Guar Cempedak, Kedah. Berkhidmat di Mahat Tarbiyah Islamiah Derang bermula tahun 1990. Kemudian, Ilhami menjadi wartawan akhbar politik sekitar 10 tahun dan pernah menulis di Brunei Darussalam bermula tahun 2003 sehingga 2009. Kemudian, berkhidmat dengan akhbar Kerajaan Selangor sekitar 2010 dan dalam tahun 2017 kembali ke Kedah menjalankan perniagaan terak buku IBH Utara. Di dalam buku ini, Ilhami menyusun segala kenangan peristiwa yang sempat dirakam sejak awal pembukaan Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang yang merupakan sebuah pusat pengajian Islam yang dipelopori dan didirikan oleh Allahyarham Ustaz Ni'mat Yusof beserta rakan-rakan seperjuangannya. Segala peristiwa yang dilalui dicatatkan di dalam buku ini, walaupun secara tidak terperinci, tetapi cukup untuk mengimbau kembali zaman permulaan tersebut. Kampung Derang merupakan sebuah kampung tradisi yang tidak ramai penduduknya pada sekitar 1970-an dan 1980-an. Hanya ada sepatang jalan yang boleh menghubungkan kampung tersebut ke Pekan Bukit Pinang dan selebihnya ialah menggunakan sampan menyeberangi sungai. Ketika musim hujan, kerap kali kampung ini dilanda banjir. Dalam kesukaran sebegitulah, ada sekumpulan penggerak dakwah telah memberanikan diri membina sebuah pusat pengajian khusus untuk pengajian agama Islam. Penceritaan bermula dengan gambaran secara fizikal keadaan dan suasana kampung, termasuk nama orang-orang penting serta hubungan pertalian antara mereka, seperti tercatat dalam bab 1 hingga bab 5. Seterusnya,
Ilhami mengungkap kenangan tentang keperitan Ustaz Ni'mat Yusof dan rakan-rakan seperjuangannya membina Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang sekitar 1980 dan memulakan kelas pengajian pada 1 Januari 1981 dengan pelajar seramai 40 orang. Ramai orang kampung terlibat memberi khidmat tenaga secara gotong royong membina masjid dan sekolah, termasuklah ayah Ilhami sendiri. Apabila ma'had itu terbina dan pengajiannya dijalankan, kampung Derang semakin dikenali. Ramai orang datang belajar, terutama sesi pengajian umum pada setiap hari Jumaat. Mereka bukan sahaja datang dari kampung-kampung berdekatan seperti Kampung Kedondong, Kampung Padang Temusu, Kampung Bukit Hijau, Kampung Bukit, Kampung Pancor Pokok Sena, malah melangkaui kampung-kampung yang agak jauh seperti Kampung Lengkuas, Kampung Teluk, Kampung Lepai, Bukit Pinang, Jitra, Kuala Nerang, Titi Gajah serta Alor Star. Begitulah gahnya Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang pada ketika itu. Sementelahan pula, sekitar awal 1980-an merupakan zaman mula kebangkitan gerakan dakwah Islamiah di Malaysia, khususnya dalam bidang pendidikan. Ilhami banyak mencatatkan pengalaman dengan pendiri ma'had ini, iaitu Ustaz Ni'mat Yusof, seorang ulama tersohor di negeri Kedah. Daripada seawal pembinaan ma'had sehinggalah ma'had semakin dikenali serta Ustaz Ni'mat sendiri menjadi calon pilihan raya. Peristiwa-peristiwa tersebut disampaikan oleh Ilhami dengan cara yang santai tetapi mengandungi maksud yang mendalam. Banyak lagi catatan peristiwa tentang Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang serta individu-individu yang terlibat di dalam usaha pembinaan dan perkembangannya yang tercatat di dalam buku ini. Semuanya dirakam dalam catatan yang menarik untuk dibaca, termasuk lawatan beberapa orang ulama dari luar negara. Selain itu, Ilhami juga memasukkan puluhan keping gambar tentang ma'had berkenaan. Kesemuanya gambar berwarna, walaupun ada yang kurang jelas serta penerangan yang agak kurang menarik. Walau bagaimanapun, isi kandungan buku ini amat berguna sebagai bahan dokumentasi sejarah untuk perhatian dan kajian pada masa hadapan. Buku setebal 250 halaman ini perlu dimiliki dan dibaca oleh saudara sekalian. Saudara boleh memiliki buku ini dengan cara menghubungi Ilhami Hisham sendiri. Buku ini berharga RM25 senaskah seperti tercatat pada kulit belakangnya. Selamat membaca. Saudara sekalian, seterusnya saya ingin memperkenalkan seorang penulis ahli asasi yang sudah dikenali ramai sejak 1990-an dahulu lagi. Penulis yang saya maksudkan ialah Abu Hassan Morad, yang telah menghasilkan banyak karya dalam genre cerpen dan novel serta buku-buku umum, selain menjadi penerbit rancangan televisyen dan drama swasta. Abu Hassan Morad adalah anak kelahiran Kampung Wang, Padang Sera, Kodiang, Kedah pada 10 Mei 1957 dan membesar di Felda Gua Nahpai, Kodiang. Memulakan kerjaya sebagai seorang guru setelah tamat latihan perguruan. Kemudiannya melanjutkan pengajian ijazah sarjana muda dalam bidang bimbingan dan kaunseling di Universiti Putra Malaysia UPM dan seterusnya menyambung pengajian sehingga memperoleh ijazah sarjana penerbitan media Universiti Melaya. Setelah itu, beliau meninggalkan profesen sebagai guru dan melangkah ke dunia perniagaan dengan menubuhkan syarikat-syarikat berkaitan penerbitan, iaitu Galeri Ilmu Sendirian Berhad, penerbitan buku dan majalah Anis serta majalah Asuh, Anugerah Media Network Sendirian Berhad, dan Layar Konsult Sendirian Berhad yang terlibat dalam bidang penerbitan siri dokumentari TV
drama dan telemovie berunsur Islam. Sebagai seorang penulis, Abu Hassan telah menerbitkan beberapa buah novel seperti Pagi yang Cerah, terbitan Marvilis Publisher 1988, Sabarlah Sayang, Dewan Bahasa dan Pustaka 1989, Sayangku Putri, Utusan Publication and Distributors 2005, Cinta Madinah, Utusan Publication and Distributors 2001, Julia, Utusan Publication and Distributors 1998, Natasha, Utusan Publication dan Distributors 1997, Farhana, Dewan Bahasa dan Pustaka 1994, Sejuk-Sejuk Pantai, Dewan Bahasa dan Pustaka 1990, Di Kelopak Matamu, Dewan Bahasa dan Pustaka 1991, Si Putih Jernih, Dewan Bahasa dan Pustaka 1991, Pelangi Senja, Dewan Bahasa dan Pustaka 1992, Cucu Tok Wali, Dewan Bahasa dan Pustaka 1993, dan Kota Seribu Kelong, Dewan Bahasa dan Pustaka 1994. Pernah memenangi beberapa hadiah, antaranya sayembara buku kanak-kanak Dewan Bahasa dan Pustaka 1990 melalui novel Sabarlah Sayang, hadiah sastra utusan Public Bank 1995, novel Julia, hadiah sastra utusan Public Bank 1996, novel Natasha. Abu Hassan juga banyak menghasilkan skrip untuk penerbitan televisyen, antaranya drama Cinta Madinah, itu drama 40 siri terbitan RTM yang mendapat tontonan 1 juta penonton. Skrip Salam Nusantara, dokumentari untuk RTM selama 4 tahun. Skrip dokumentari Syahadah, Kembara Buku, Semarak Bahasa dan Rumpun Melayu Global. Kesemuanya dokumentari terbitan stesen televisyen tempatan. Sebenarnya banyak lagi yang boleh ditulis tentang Abu Hassan Morad, karyawan yang berjaya bukan sahaja dalam bidang penulisan tetapi turut terkemuka sebagai ahli perniagaan dalam bidang penerbitan. Kini Abu Hassan Morad kembali ke kampung halamannya setelah bersara daripada kerjaya, tetapi masih terus berkarya. Dewan Sastra edisi April 2020 telah mengangkat karyawan ini sebagai karyawan tamu. Semoga Allah berikan kekuatan kepada Abu Hassan Morad untuk terus menghasilkan karya-karya yang segar dan memberi pengajaran serta manfaat kepada para pembaca yang dahagakan karya-karya terbaharunya. Saudara-saudara boleh dapatkan buku-buku karya Abu Hassan Morad dari kedai-kedai buku terkenal di negara kita. Demikianlah persembahan saya pada kali ini. Saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemaafan daripada saudara sekalian atas segala kelemahan persembahan saya pada kali ini. Saya juga mohon kemaafan daripada saudara Ilhami Hisham dan Abu Hassan Morad sekiranya apa yang saya perkatakan tidak memuaskan hati saudara berdua. Saya berharap apa yang dilakukan ini ada manfaat yang boleh dikutip oleh para penonton sekalian. Saya berdoa agar Allah berikan kita kekuatan menghadapi kehidupan ini dengan gigih dan gagah, serta sentiasa mendapat bimbingan daripadanya. Kepada para penulis, teruskan berkarya, hasilkan karya-karya bernas, bermutu dan bermanfaat kepada para pembaca. Semoga ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menanti kita di kemudian hari. Akhirnya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.